Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, kita hari ini akan belajar proses hidup manusia. Manusia memerlukan udara untuk bernafas dan terus hidup. Kalau tak ada udara, matilah. Dari udara laluan udara semasa menaik dan menghembus nafas ialah melalui hidung, trakea dan paru-paru. Kalau tak ada paru, kalau salah satunya boleh juga menggunakan mulut. Boleh lah. Ami, tak boleh Ami. Semasa menghembus nafas, udara keluar dari paru-paru melalui trakea dan dihembus keluar melalui hidung. Paru-paru, trakea, hidung. Tak pun mulut, melalui mulut. Pergerakan dada semasa menaik dan menghembus nafas. Semasa menaik dan menarik nafas, dada kita naik dan menghembus. Semasa menghembus nafas, dada kita turun kerana udara yang kita ambil tadi telah dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Seterusnya, kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Contoh kadar pernafasan rendah, membaca buku, tidur sederhana, berbasikal, berjalan tinggi, berlari, berenang. Fakta lain. Fakta. Semasa rehat, seorang bernafas kira-kira 20 kali seminit. Semasa bernafas pula, seorang bernafas kira-kira 30 kali seminit. Seterusnya, kita akan tengok organ perkumuhan. Organ perkumuhan ada 3, iaitu paru-paru, ginjal dan kulit. Paru-paru bahan kumuhan karbon dioksida dan wap air. Cara perkumuhan menghembus nafas. Bahan kumuh ialah air kencing. Cara perkumuhan membuang air kencing. Bahan perkumuhan peluh. Cara mengeluarkan peluh. Badan kita tidak boleh mencerna dan menyerap semua makanan yang kita makan. Bahan makanan yang tidak dihadam oleh badan ini dikenali sebagai tinja. Tinja perlu dikeluarkan daripada badan untuk mencegah mudarat. Proses penyingkiran tinja melalui tubuh dinamakan penyahtinjaan. Keperluan perkumuhan dan penyahtinjaan. Manusia perlu menjalankan perkumuhan dan penyahtinjaan untuk kekal sihat. Bahan perkumuhan dan tinja yang tidak dikeluarkan pada badan akan terkumpul menjadi toksik. Perkara ini menyebabkan kesihatan dan boleh menyebabkan penyakit. Contoh 2 penyakit akibat tidak menjalankan perkumuhan ialah batu karang dan kencing berdarah. Contoh penyakit-penyakit akibat tidak menjalankan penyahtinjaan ialah kanser usus, radang usus dan usus tersumbat. Amalan yang berikut dapat membantu menjamin kesihatan badan kita. Segera ke tanah tapi bila perlu makan makanan seimbang. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Gerak balas terhadap rangsangan. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan ialah keadaan atau perubahan di persekitaran. Gerak balas ialah tindakan spontan manusia bila organ dia menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dikesan oleh organ daya manusia termasuklah cahaya, rasa, bunyi, bau, sentuhan, sakit, panas dan sejuk. Gerak balas terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. Kulit, mata, hidung, telinga dan lidah merupakan 5 organ yang dari manusia. Setiap organ dari dalam adalah peka terhadap rangsangan yang tertentu. Gerak balas manusia terhadap rangsangan dapat diperhatikan dalam kehidupan harian kita. Berdasarkan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan ditunjukkan dalam situasi yang berikut. Menarik tangan dengan pantai bila menyentuh objek objek panas dapat mengelakkan cedera akibat melecur. Menutup hidung bila terhidu bau busuk atau bau yang tidak menyenangkan boleh mencegah masalah pernafasan dan kesihatan. Menutup telinga bila mendengar bunyi yang sangat kuat. Bunyi yang kuat dapat merosakkan telinga kita. Mengeruk-ngeruk muka apabila merasa makanan yang sangat masam.
menutup atau mengecilkan mata bila cahaya matahari terik. Cahaya yang terlalu terang dapat merosakkan mata. Kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Umumnya manusia bergerak balas terhadap rangsangan untuk melindungi diri daripada bahaya serta kemandirian diri. Organ diri sangat penting kepada manusia. Jika organ interior gagal berfungsi, manusia akan menghadapi bahaya. Kita perlu sentiasa menjaga organ diri kita supaya dapat berfungsi dengan baik. Pewarisan. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Setiap anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu atau bapa mereka. Ciri yang akan diwarisi oleh seorang anak daripada bapa ialah warna kulit, kaedah rambut dan rupa. Kongsi fakta. Anak biasanya kelihatan sedikit seperti ibu dan sedikit seperti bapa. Benar contoh ciri pada anak yang diwarisi dapat dilihat dalam gambar foto 3 buah keluarga yang berikut. Kalau anda boleh lihat di sini. Jadi anak mewarisi rambut ikal bapa dan bentuk muka bapa. Keluarga Hairi, anak mewarisi warna kulit ibu dan menyerupai ibu dan bapa. Anak mewarisi rambut lurus ibu dan bapa, warna kulit ibu dan bapa dan menyerupai ibu. Ciri-ciri pada anak boleh juga diwarisi daripada keturunan mereka, iaitu sama ada kepada keturunan ibu atau keturunan bapa. Boleh diwarisi ciri persamaan mereka daripada nenek. Ciri-ciri persamaan yang diwarisi adalah anugerah Tuhan. Kita tidak boleh mengubah ciri-ciri ini harus bersyukur dengan keadaan seadanya. Adalah orang yang tukar-tukar jadi perempuan lah, apalah, astagfirullahaladzim, taubatlah, selamat. Tapi yang dapat mengganggu proses hidup. Budaya hidup yang sihat menjamin kehidupan yang sihat dan berkualiti. Tabiat yang buruk boleh mengganggu proses hidup manusia. Tabiat-tabiat yang berikut adalah contoh tabiat yang mengganggu proses hidup manusia. Makan yang seimbang ialah tabiat yang bagus. Makanan yang tidak seimbang ialah tabiat yang mengganggu proses hidup manusia. Makanan yang dimakan mempengaruhi pertumbuhan badan manusia. Makanan yang tidak seimbang tidak membekalkan khasiat yang cukup kepada manusia. Kekurangan zat tertentu dalam makanan boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Satu daripadanya ialah kwashiorkor. Apa-apa je lah. Makan makanan terlalu banyak gula boleh menyebabkan masalah kegemukan atau obesiti. Masalah ini boleh melarat dan menjadi penyakit yang memudaratkan seperti diabetes, darah tinggi dan serangan jantung. Kwashiorkor ialah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein. Gejala-gejala penyakit ini ialah perut puncit, pertumbuhan badan dan otak terrancat, kehilangan selera makan dan badan lemah. Dah, tutup. Sadaqallahul azim. Sini dong lihatnya. Sadaqallahul azim. Jangan lupa like, share dan subscribe.